Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini video saya santai saja, iaitu bagaimana menukar tayar Brompton. Okey, seperti yang anda pernah lihat dalam video saya, iaitu second hand Brompton ni yang saya baru saja beli. Dan kali ini kita akan bersama-sama tukar tayar Brompton ni. Saya pernah terdengar mengatakan bahawa antara tayar basikal yang paling susah sekali nak tukar tidak lain dan tidak bukan ialah tayar Brompton. Jadi sekejap lagi kita akan tahu kenapa tayar Brompton ni adalah tayar yang paling susah sekali nak tukar. Tapi kita akan bersama-samalah belajar. Jadi saya pun kira newbie kan dalam basikal Brompton ni. Apa yang saya ingin buktikan dalam video ini, bukan saya ingin mengajar anda bagaimana menukar tayar, tapi sebenarnya saya ingin tunjukkan bahawa jika saya newbie, saya boleh lakukan dan anda juga boleh lakukan. Jadi itu yang saya cuba tunjukkan kepada anda. Jadi sama-sama kita belajar bagaimana tukar tayar Brompton. Dan sebenarnya saya akan tukar tayar Brompton ni. Tak ada masalah sebenarnya dengan tayar yang sedia ada. Kalau pernah tengok video-video saya di mana saya mengatakan bahawa pelaburan pada tayar adalah yang paling berbaloi sekali. Kan? Malah saya pernah mengatakan bahawa pelaburan untuk tukar tayar ni, okey, di mana lebih berbaloi lagi kalau anda tukar kepada wheelset. Okey, bayangkan wheelset yang beribu-ribu tu, tapi saya lebih suka tukar tayar. Dan saya telah pakai banyak bermacam-macam tayar, saya telah cuba. First kali yang saya nak upgrade untuk basikal second hand Brompton ni ialah tayar. Jadi tayar ni ialah brand Shelby, di mana Shelby Marathon Racer, agak baru juga. So setelah bertahun-tahun, Brompton ni semenjak 1975. Tetapi baru-baru ni hanya beberapa tahun yang lalu mereka telah Shelby telah keluarkan iaitu tayar baru jenis Marathon Racer, yellow wall ataupun yellow skin wall. Ada line kuning ni lah. Jadi line kuning ni yang bestnya, bila kita pakai line kuning ni, dia membuatkan basikal kita nampak klasik. Jadi Brompton ni design dia memang klasik kan. Jadi bila pakai ke yellow skin wall ni, dia akan nampak lebih klasik lagi. Jadi itu yang saya cuba upgrade. Jadi apa lagi? Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Baiklah, pertama sekali yang kita perlu lakukan ialah kita akan buka bahagian kabel ni. Jadi untuk kabel ni ada skru di bawah ni. Kita longgarkan sedikit dan barulah kita boleh buka skru yang di atas. Okey, lihat. Jadi bila kita buka skru ni, so dia akan terbuka lah. Okey, so kita telah buka kabel untuk gear. Dan kalau lihat ada seperti rantai di sini. Okey, ada seperti rantai. Jadi ini adalah di mana anda boleh pusingkan. Anda pusingkan anti clockwise dan anda akan keluarkan iaitu rantai yang mengawal bahagian gear. Okey, jadi kita simpan baik-baik supaya tak hilang. Okey, jadi kita telah buka kabel dan juga kita telah buka rantai yang mengawal gear. Objektif kita seterusnya ialah di mana kita akan keluarkan iaitu yang dipanggil sebagai chain tensioner. Chain tensioner, ya. So ini yang kita akan keluarkan. Jadi untuk tu kita perlukan spanner. Okey, sebenarnya kalau nak buka ni, bila nanti kita nak pasang, sepatutnya taklah terlampau ketat ya. Sebab tak perlu ketat. Brompton ni bagusnya, baik apa-apa pun kita kena ketatkan je dengan gentle, iaitu lemah lembut je. Sebab Brompton ni tak perlu ketat teruk-teruk ataupun ketat dengan ekstrim. Semuanya kita ketatkan lembut-lembut saja. Sebab Brompton ni memang ia adalah basikal yang manja kan. Sebab dia basikal klasik, jadi macam orang tua lah, kita kena layan relax saja. Okey, sebenarnya kita tak perlu terlampau ketat bila kita skrukan ataupun kita masukkan skru. Jadi ingat okey, jadi kita akan dah boleh keluar. Okey, iaitu skru dia. Ini washer. Kita simpan ni elok-elok, jangan hilang. Kemudian rantai ni. Okey, jadi rantai ni kita keluarkan rantai ni. Jadi kita boleh keluarkan tensioner ni. Jadi bagus juga kita dapat keluarkan tensioner ni. Jadi kita pun boleh
tengok bersihkan sikit. Jadi sekali-sekala kita buka lah, letak WD-40 ke, jadi dia lebih lancar lah kan. Okey, jangan pula letak lubricant kat sini ya, sebab lubricant ni masalahnya kalau kita letak awal-awal, nanti bila kita tak berkayuh, dia akan melekat segala habuk. Kalau rumah banyak cicak, akan melekat tek cicak kan. Jadi janganlah letak lubricant untuk rantai awal-awal. Jadi kita hanya letak, kemudian kalau nak pun, kalau kita takut bahagian-bahagian yang karat ni seperti rantai ni, kita cuma spraykan anti rust spray, ataupun kita cuma spray macam WD-40 kan. WD-40 ni tak rugi beli sebab dia serba boleh. Anda tak perlu letak lubricant awal-awal. Okay, itu petua lah kalau anda tengok dalam video saya tentang kesalahan di mana menggunakan lubricant kan. Jadi saya tak galakkan letak awal-awal. Baik, so ini kita simpan baik-baik, iaitu chain tensioner. Kita dah ada ni, jadi kita nak buka rantai kita, jangan longgar kan. Jadi kita park rantai kita di tepi. Baik, kita akan buat yang sama di sebelah dalam. Okey, jadi okey, kita boleh buka. Okey, mula-mula kita buka pakai spanner, kemudian kita just pakai tangan sajalah. Kita dah dapat skru, sekarang kita nak keluarkan juga, iaitu washer. Okey, jadi kita keluarkan washer dia. Ini ialah skru. Okey, jadi kita buka pula, ada lagi skru di bahagian ini. Berlawanan jam. Okey, mula-mula kita pakai kita punya spanner, kemudian kita boleh pakai dengan tangan sahaja. Simpan baik-baik, jangan hilang apa-apa, sebab Brompton ni kalau hilang, kalau barangnya tak ada dekat Malaysia ni, kita kena pergi cari dekat England pula, UK pula, satu hal kan. Okey, jadi kita cuba buka. Okey, jadi kalau tersekat, apa yang kita boleh lakukan ialah kita kurangkan angin. Kita kempiskan sikit tayar ni, tengok boleh keluar tak. Hampir, yes. Jadi berjaya kita keluarkan tayar ni. Okey, jadi kita telah sampai ke peringkat yang seterusnya. Okey, jadi kita telah berjaya keluarkan tayar Brompton anda. Tak adalah macam-macam skru kan. Jadi bayangkan kalau tayar folding bike Brompton ni kempis di tengah-tengah jalan. Memang ada, Brompton pun ada toolkitnya sendiri. Tapi kalau anda nak bawa toolkit yang lain, satu hal anda kena bawa spanner lah kan, dan juga Allen key. Okey, jadi kita dah keluarkan di sini. Jadi sekarang saya akan tunjukkan macam mana tukar tayar ni. Okey, kita tukar terus tayar dan juga tube. Okey, sekarang kita dah dapat keluarkan tayar kita. Saya selalu amalkan ialah kalau tayar kecil macam ni, saya akan letak di atas ribber saya lah. Jadi nampak ni, ini adalah valve, di mana valve ni berada di sebelah atas, dan kita cuba kempiskan tayar kita. Okey, supaya senang nanti kita nak buka. Okey, soalnya nak buka tayar ni apa yang senang. Okey, ada yang mereka yang pakar di sana pakai jari saja semua boleh settle kan. Tapi kalau macam saya ni novice kan, kategori novice juga, jadi kita kena ada tayar lever. Okey, jadi ini valve, jadi kita akan buka daripada tayar lever. Okey, apa yang kita boleh buat? Okey, kamera dekat sikit, jadi kita boleh kopit sikit dan kita keluar. Wah, mudah kan? Saya pun tak sangka sebenarnya mudah sangat ni kan. Okey, jadi kita dengan satu tayar lever saja kita dapat congkil ataupun buka tayar ni. Okey, sudah. Jadi bahagian depan ni dah terkeluar. Jadi sebenarnya kita bukan nak tukar tube, kita nak tukar tayar sekali. Okey, jadi kita buka teruslah kan tayar ni. Habis cerita. Jadi kita keluar, sebenarnya kita cari bahagian valve ni, kita keluarkan dulu. Right? Jadi kita telah berjaya buka tayar ni. Yeay! Okey, jadi itu fasa kedua, bahagian kedua kita telah berjaya kan keluarkan. Jadi sekarang apa yang ketiga? Ketiga semestinya nak pasang
tube dan juga tayar yang baru lah. Baik, ini tayar baru, jadi kita buka apa di dalam kotak ni. So kotak ni pun nampak macam mahal lah kan. Wah, siap ada manual tayar pun ada manual ok lah, dia kata ok lah, just sedikit maklumat tentang tayar Shelby. ok, adalah sedikit instruction pasal tayar ni. ok, ini kotaknya. Sayang sebenarnya nak buang kotak-kotak cantik macam ni kan, tapi apakan daya, nak simpan pun nanti penuh pula rumah dengan kotak. Baik, mari kita tengok tayar Shelby Marathon Racer ni. Jadi tengok warna kuningnya memang cantik. ok, jadi kalau anda pakai pada basikal anda, memang mercik kan, memang mercik lah. ok, jadi kita jangan keluar kabut, kita check ada tak benda-benda tajam. Mana tahu benda ni kan import ke, lepas tu orang yang buat tayar ni dia terlupa, dia tak paku ke dalam ni kan, saja nak dengki kita. Jadi kita check lah betul-betul kan. ok, alright. Ataupun kalau nak bagus lagi, kita lap kan. Sebab tayar clincher ataupun tayar yang ada tube ni sensitif. ok, jadi kita kena pastikan tak ada benda-benda tajam, dan bila kita pump tu, kita akan pump betul-betul ngam dalam tayar ni kan. Kita pump tube tu betul-betul ngam dalam tayar ni. Jadi kalau ada benda yang kecil macam pasir ke, lama-lama dia akan menghakis tube kita, dan itu boleh menyebabkan bocor. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati kan, biar lambat asal selamat kan. Alright. ok, ini tayarnya. Jadi kita masukkan terus. ok, ini saya nak bagi petua ya. ok, pertama kamu kena tengok label. ok, macam ni label dia. Dan kedua, kamu kena tengok rotational. ok, dia ada tulis. ok, jadi anda pastikan rotational anda betul. Jadi kalau anda pasang tayar terbalik jadi bayangkan bunganya berpusing terbalik kan, jadi anda tak dapat kelebihan advantage tayar tersebut lah. Jadi bila tayar ni banyak dia punya kelebihan, bila anda melalui air, dia boleh potong air. Jadi bunga ni memang telah buat kajian dan sebagainya tentang macam mana nak potong air, macam mana nak rolling resistant. Jadi anda pastikan anda pasang tayar dengan betul. Jadi di sini rotational dia pergi ke sana. Jadi kita dah tahu tadi yang kita punya yang ada kaset ni, iaitu di sebelah kiri kan. Jadi tayar tu akan berpusing ke depan lah kan. Jadi kita pastikan, jadi kita masukkan kita punya wheel ataupun kita punya roda. Satu lagi tipnya ialah mana lubang valve tadi. ok, lubang valve di sini. Jadi bila lubang valve di sini, bermaksud apa dia? Bermaksud label anda pun berada di sini. ok, bukannya kesilapan ataupun bukannya dosa besar di mana ada yang pasang tayar di mana brand tayar ni tidak berada pada valve. Bukan satu dosa besar, tetapi berbasikal ni dia ada skill, dia ada kemahiran dia ada etika dia. Jadi kalau orang yang faham sikit ataupun orang yang berpengalaman otai, macam saya separuh otai lah lebih kurang kan, bila kita tengok orang tu cara dia pasang tayar tu, bila dia tengok label atau brand tu tak berada di valve, maksudnya orang ni tak berpengalaman lah pasang tayar. Itu ada skill dia, ada etika dia. Jadi basikal ni dia adalah satu hobi yang tradisi. Jadi kita kena mengekalkan tradisi ni. Jadi antaranya ialah di mana label ni berada pada valve. Okay, so ingat tu. Baik, so kita cuba masukkan tayar ni ke dalam wheel. Okay, kita tengok ngam ke tidak label dan juga wheel. Okay, memang ngam. So bila kita sudah masukkan sebelah saja, okay, bahagian dalam, jadi apa yang kita buat ialah kita masukkan kita punya tube kan.
So, tube ni pun baru beli je. So bahayanya basikal Brompton ni ialah dia terlampau banyak accessories. Kan ada yang subscriber di sana dah pesan pada saya, hati-hati, Brompton ni banyak sangat aksesorinya. Daripada sekecil-kecil sehinggalah ke besar-besar. Kalau besar tu di mana Brompton ni pun ada wheelset yang memang harganya boleh tahan. Wheelset Brompton ni sama macam wheelset macam road bike pun ada kan. Jadi mungkin saya tak ke situ lah kan. Jadi saya ni untuk Brompton ni saya nak santai-santai, mana tahu dengan wife kan, saya nak jalan-jalan. Dapat 3 pula. Ok lah, tak apalah, dia nak bagi extra. Ok, so ini ialah valve nya. Ok, kita buka dulu. Ada orang pesan di mana kalau nak mudah kita pump sedikit. Bagi saya kita tengok keadaan, sebab ada juga di mana tube ni, di mana digulung lipis saja kan. Jadi bila kita buka pun still lipis sampai tak ada langsung udara di dalam tube ni. Jadi itu saya sarankan anda pump sedikit supaya dia membentuk. Tapi macam ni kan, kalau anda tengok memang dah okey dah. Bentuknya dah ada udara sikit. Jadi saya rasa saya terus pasang saja tube ini ke dalam tayar kan. Kita pun nak tengok terus cantik ke tidak tayar ni pada basikal kita kan. Jadi kita terus masukkan. Kita bermula daripada valve, kita masukkan valve dulu dan kita selitkan tayar ni. So clincher ni memang sebenarnya dia sensitif. Sebenarnya kalau road bike saya tak suka pakai clincher, sebab dulu saya pakai clincher baru saja keluar rumah, baru berapa kilometer, pup, pancit kan. Tapi dalam banyak-banyak video saya telah beritahu, iaitu antara tipnya ialah di mana tayar road bike ni kita kena pump lebih sikit. Walaupun saya sebenarnya kalau ikutkan calculator ataupun carta, di mana berat saya lebih kurang 60, dan jika tayar tu iaitu lebarnya 25 dan sepatutnya dalam 80 hingga 90 saja. Tapi sebenarnya suka pump memang maksimum iaitu dalam 100. Untuk clincher tak ada masalah, kamu boleh pump sehingga 120. Tapi saya akan pump dalam 100. Tapi kalau tubular, memang sampai sekarang pun saya pakai tubular, saya memang pump kadang extra 110. Bergantunglah, sebab saya tak nak pening kepala tayar pancit dan sebagainya. Tapi saya boleh pump sehingga 110 dan kadang-kadang saya pump sampai 120. Tengok keadaan. Tapi kalau jalan yang macam berbatu, saya pernah berlumba di gravel, itu saya kurangkan sehingga 80 ataupun 70. Tapi tubular ni baguslah, dia tahan kan. Jadi dia tak ada masalah pinch sebab tak ada tube di dalamnya. Jadi saya boleh tubular ni saya boleh rendah sehingga 70, 80. Tapi kalau clincher memang rule saya ialah dalam 100 PSI. Tapi kalau berat badan kamu seperti 85, 90 ataupun berat kamu 100, lebihkan sikit tak apa. 100, 110 insya-Allah okey kan. Jadi itu ialah amalan saya lah. Dan bila saya buat 100 PSI ni untuk berat badan saya, jadi setakat ni alhamdulillah memang seingat saya setahun pun mungkin sekali saja pancit kan. Jadi bayangkan setahun sekali pancit, okey lah kan. Tak adalah macam dulu keluar rumah baru berapa kilometer dah call anak ke call wife, tolong pergi ambil kan, datang ambil. Jadi tak best lah kan. Jadi itu antara tipnya. So kamu ni asyik dengar saya mengomel saja kan. Okay. Tapi apa yang saya kongsi ialah pengalaman saya, jadi rugilah kalau kamu tak dengar. Okay, jadi saya dah masukkan valve. Jadi tayar ni pun dah lebih kurang masuk. Okay. Dan apa yang boleh kita buat ialah kita nak masukkan tayar di bahagian depan pula. Tadi kita dah masukkan bahagian belakang, ni bahagian depan. So bahagian depan ni mencabar. Tapi tips saya ialah di mana bahagian depan ni lain sedikit. Di mana kita akan bermula opposite daripada valve. Okay. Jadi kita akan masukkan di bahagian depan. Kita cuba dulu pakai tangan. Kalau emergency baru kita pakai tayar lever. Tapi macam senang
Jadi mungkin tayar ni pun bagus kot, tayar Shelby ni, sebab terkenal kan, sebab diiktiraf oleh Brompton pun, dia kata new tayar marathon racer ni. Jadi memang Shelby ni pandai lah dia mendengar masalah pelanggan di mana. Okey, jadi tengok di sini kita telah hampir sikit je lagi. Okey, sikit je lagi, tengok sama ada saya boleh pakai tangan. Tipnya ialah bila ketat di atas ni kan, kamu akan bermula urut daripada bawah naik ke atas. Okey, jadi kita urut lagi, urut bawah, tarik sikit atas. Tengok, alright, berjaya. Okey, walaupun newbie macam saya pun berjaya. Pakai tangan je, tak payah pakai tayar lever. Okey, alright. Okey, sebelum kita pump, saya nak pesan apa yang berlaku ialah di dalam ni ada tube. Jadi tube ni kempis, dan berhati-hati, jangan terus pump kuat-kuat kan, sebab kita tak tahu, mungkin bila kita masukkan ni ada yang tersepit, ada yang tercubit, dipanggil pinch. Jadi bila pinch tu dia melekat di antara tayar dan rim ataupun wheel. Jadi bila kita terus pump, dia akan macam cubit kuat-kuat dan itu akan memecahkan tube. Sebab itulah walaupun sekejap dia pasang, bocor kan, pancit. Jadi pernah berlaku, saya pasang beberapa tube, baru nak pasang ni pump terus pancit. Lagi satu disebabkan oleh di mana tube anda tidak sama saiz. Ada yang beli saiz lebih besar daripada tayar. Jadi ada subscriber yang tanya, boleh tak pakai tube yang lebih besar daripada tayar? Sebenarnya kadang-kadang boleh, tetapi disarankan janganlah. Sebab apa yang berlaku jika anda gunakan tube lebih besar daripada tayar, jadi itu yang ada lebihan di dalam tayar ni, itu yang lebihan itulah yang akan menjadi pinch kan. Pinch ni maksud dia seperti dicubit. Bila kena cubit, iaitu di mana tube ni tersepit di antara tayar dan rim, itu yang menyebabkan kebocoran. Bayangkan bayangkan kulit anda dicubit kan, boleh terkopik anda punya kulit kan. Okey, mudah je kan. Okey, jadi kita akan pump tayar ni. Okey, tayar ni kita tengok berapa PSI agaknya. Okey, dia tulis sini 65 110 PSI. Wow, power Tadi yang tayar original tadi hanya 100 PSI. Ini 65 hingga ke 110 PSI. Di mana tahan untuk orang-orang yang berat lebih tinggi lah. Jadi anda boleh pump sehingga 110. Jadi ada juga yang berpendapat pasal tayar ni, ada yang kata, oh jangan pakailah apa yang ditulis dekat tayar wall ni. Jadi ikut carta ke, ikut kalkulator. Ada yang betul, ada yang tidak. Tapi bagi saya, walaupun ikut carta, walaupun ikut kalkulator, jangan sehingga maksimum. Okey, katalah macam ni, kata maksimum 110. Jadi anda pump sehingga 120, 130. Jadi itu antara risiko tu anda tanggung sendiri. Tapi bagi saya memang orang yang ikut peraturan. Kalau dia kata maksimum 110, jadi saya akan pump maksimum 110 lah. Tapi of course saya akan ikut kalkulator, saya akan ikut carta, iaitu berat badan saya dan juga lebar tayar, dan saya akan ikutlah. Tapi untuk folding tak ada lagi, saya tak jumpa lagi carta untuk tayar folding ni berapa PSI yang disarankan. Jadi kalau 110 ni, saya rasa saya akan pump dalam 100 PSI. Okey, seperti yang saya katakan, kita pump pelan-pelan kita biar pelan-pelan kita pump supaya bila tube tu dia lalu saja dekat tayar kita. Bila dah anda pump beberapa kali pelan-pelan, okey, angin pun masuk dengan cantik. Okey, tak apa. Okey, kita jangan pump kuat-kuat dulu sebab nanti kita nak masukkan tayar lebih mudah. Okey, jadi kita boleh nak check saja je lah, check main-main kan. Okey, kita tengok berapa PSI. 43.5. Baik, sekarang kita akan masukkan tayar ni. Jadi kalau
rasanya terlampau keras sebab kita nak masuk kena brake kan. Jadi mungkin kita kurangkan sikit angin ni. Okey. Jadi kita masukkan dalam ni. Okey, washer ni ada bahagian flat. Jadi bahagian flat ni anda akan masukkan juga di sini ada ruang kan. Itulah mana washer ni akan sama juga anda masukkan juga. Okey, bila anda dah check betul masuk, jadi kita masukkan skru. Kita pakai jari saja untuk masukkan. Okey, ngam, cantik, terbaik. Begitu juga di sebelah kiri. Dah masuk dengan tangan, kita boleh ketatkan. Brompton ni dia manja kan, jadi kita tak boleh ketat-ketat sangat. Okey, sekarang kita nak masukkan iaitu chain tensioner. So chain tensioner ni, jadi ingat yang tayar di bawah ni, ini ada panjang, ni ada pendek kan. Yang di bawah ni ialah dia akan berada di bahagian yang macam ada cover ni, tutup ni. Okey, jadi kita akan masuk sini. Ini kita akan masukkan pada lubang dia. Jadi chain ni berada di dalam dan kemudian baru kita masukkan. Okey, baru nampak betul. Dan kita letak washer. Letak washer elok-elok. Dan kita masukkan. Jadi kita ketatkan. Kita ketatkan secukup rasa ya. Kau tengok di sini ada lubang ya. Jadi lubang ni sebenarnya akan supaya kita dapat lihat kita punya rantai nanti. So rantai tu dia sebenarnya kena ngam supaya anda boleh nampak lebih kurang beberapa okey, terkeluar rantai tu. Jadi itu menunjukkan bahawa kita masukkan rantai yang mengawal gear ni dengan betul. Okey. Alright, sekarang tengok betul tak? Ini kita akan letakkan di okey. Ni rasa longgar, jadi kita kena ketatkan lagi. So anda check, pastikan semua betul. Alright, jadi kita masukkan balik rantai ni. Ok, so ni rantai ni. So kita masukkan dan kita ikut arah jam sampai ketat. Ok, jadi dah ketat. Alright, jadi kita boleh sambungkan kabel. Okey, nampak sukses. Itu dia tayar kita. Lepas ni kita boleh pump tayar ni, kasih keras lagi. Okey, kita lap sikit, kita sayangi basikal kita. So nanti rantai ni semua saya akan cantikkan lagi lah. Basikal ni second hand kan. Okey, so alright, saya rasa itu saja. Jadi kita telah tukar tayar yang baru. Jadi tayar depan tak perlulah saya tunjukkan, itulah terlampau mudah lah kan. Kalau tayar belakang yang susah payah ni kita boleh lakukan, tayar depan tak ada masalah. Okey, baiklah. So kita telah berjaya pasang tayar Brompton yang dikatakan sangat susah itu. Jadi walaupun saya pun newbie, pasang tayar ni jika saya boleh lakukan, anda juga boleh lakukan. Jadi anda rasa macam mana? Adakah tayar Brompton ni tayar yang paling susah sekali, ataupun ada juga basikal lain yang mempunyai tayar sesusah ni untuk kita tukar?
Jadi bayangkan kalau berlaku di tengah-tengah jalan, susah juga, banyak skru kita nak buka di bahagian ni kan. Dan jangan lupa tolonglah share, like dan komen. Dan anda juga boleh menonton banyak video-video saya yang lain tentang bagaimana nak jaga basikal, bagaimana nak berkayu basikal, dan kita akan mengatasi berbagai cabaran tentang kayuan ni. Yang penting anda dapat manfaat daripada perkongsian saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.